Assalamualaikum semua, kembali bersama Aperture Podcast. Kali ni aku berdua je dengan Nabilah. Paling dia ada komitmen lain yang lebih penting dan lebih masyuk dia kata kan. Dia dah masuk level selebriti dah sekarang, so banyak pasal lain kan. banyak job lain lah. So automatically YouTube ni platform ni dah jatuh second class lah untuk dia, sebab dia dah target yang lain kan. Okay, untuk Faris dengar lah ni. okay. So untuk hari ni kita nak review filem The Assistant. Okay, filem yang sangat hype untuk local movie, even though dia tak berapa best, tapi nanti kita bincangkan. At the moment dia punya collection around 3 juta, right? Every million tu dia post lah dekat Instagram kan. Okay, dah 1 juta kan, dah 2 juta, sekarang dah 3 juta. Tapi masih jauh lagi kalau bandingkan dengan dia punya bajet dia adalah 6 juta. So aku tak rasa boleh sampai lah 6 juta tu, is like half lagi. Memang susah lah nak sampai 6 juta. Dan Dah 2 minggu dah kan. dan nak dapat untung tu pun agak sukar jugalah. So aku cerita sikit cerita The Assistant untuk apa. Dia merupakan sebuah filem aksi thriller Malaysia arahan Adrian Tay. Adrian Tay ni sangat terkenal di kalangan peminat filem tanah air. Dia start dengan filem Chinese film lah, and then dia ada project dekat, I think dekat China semua, sebelum dia start buat filem Melayu, which is dia bermula dengan filem Pascal. Itu yang buat dia meletup tu. Dan sebelum ni dia maybe terkenal dekat Chinese punya filem, peminat filem lah. Bila dia start buat filem Melayu, Pascal meletup, dia tak ada masalah untuk mencari funder lah. That's why movie dia semua mahal-mahal. Dan ada setengah pengarah ni dia macam susah sikit nak dapat projek. Tapi Adrian Tay ni dia senang sikit. And lepas tu next movie dia Wira, action movie. Aku tak berapa suka sangat, tapi ada setengah orang suka. And then dia juga mengarah filem dekat Netflix, Pasal Kau. Dan kali ni filem The Assistant. 4 movie dia, pelakon utamanya adalah Hairul Azrin. So filem ni dilakonkan oleh Hairul Azrin, Aidil Zuhri Alauddin, Farali Han dan Henley He. Okay, dia mengisahkan lelaki Zarik yang salah dipenjarakan. Zafiq lah. Zafiq. Okay, dia tulis kat sini Zarik. Okay, Zafiq yang salah dipenjarakan, tapi setelah dibebaskan dia ingin membalas dendam kepada pembunuh isteri dan anaknya. Dalam masa yang sama dia bertemu dengan Feroz yang menjadi pembantunya. Okay, ada sedikit twist lah nanti towards the end tu. Feroz ni siapa? Filem ni ditulis oleh Adrian Tay sendiri dengan Chi Ren Chung. Diedarkan oleh Sony Picture Malaysia. Dia punya distributor Sony Picture is a big distributor lah. That's why agak berprestige jugalah dikiranya filem ni kan. It's not just another local film. Dia dah tackle international punya distribution. Dan dia sebelum keluar dekat panggung ni, dia dihantar ke satu festival filem dekat Italy, Faiz, festival filem Udine Faiz. Aku rasa tu je pengenalan untuk cerita ni. Ada sikit lah sinopsis ni, boleh dibaca. Filem ini menceritakan tentang Zafiq yang terpaksa meringkuk di dalam penjara atas kesalahan yang bukan dilakukannya. Zafiq ingin mencari pembunuh isteri dan anak lelakinya dan membalas dendam sewaktu dalam penjara. Selepas dibebaskan, dia bertemu dengan Feroz yang sering muncul pada waktu tepat
Okay. Adakah Zafiq percaya merungkai motif sebenar Feroz? Okay. So, macam mana Nabila? Cerita ni. Bila tu tengok tu? Seminggu kot lepas keluar. Lepas keluar seminggu lah. So, Hmm. experience dekat panggung tu macam mana? Ramai tak orang? Oh, masa tu masih ramai lagi. Sebab ni kot, orang look up on the next movie after Pascal kan. So, I rasa orang akan expect a movie yang bagus jugalah. Okay. So, selepas dah tengok tu, what do you think about the movie? Bila masuk movie tu dah lambat sikit. Jadi, tapi as Lambat the movie sikit? tu run, rasa masa first, apa yang mula-mula tu tak tahu sangat pun. Tapi rasa tak menyesal lah kalau tak tengok yang awal tu pun. Cerita dia kan ada Masa masuk tu macam, the start bila tu? Masa tak, nampak Nabila masuk lambat. Bila masuk dia dah dekat rumah dia. Nangis. Oh, okay. So tak jauh sangat Feroz lah. tiba-tiba datang. Dia start tu dia tunjuk dia dekat penjara sekejap. Lepas tu dia tunjuk dia keluar penjara. Lepas tu masa dia keluar pintu penjara tu ada someone pegang dia punya nama tau, macam dekat airport. Macam someone nak jemput dia lah. Kan? Tapi dia tak, dia macam ignore. Kan? Dia ignore orang tu, dia throw balik rumah dia. Which is yang dia dekat rumah tu lah malam tu. Rumah kosong Orang yang dia tu. jemput tu sebenarnya yang kawan baik dia punya orang lah kan. Kan kawan dia kata tu kan. Ya. So tak ada benda yang missing sangat lah. Okay. So masa masuk tu dia dah start dengan dia punya kesedihan tu lah. Tapi cerita dia sebenarnya tak adalah susah sangat. Tapi plot twist dia tu pun macam bukan benda baru lah. Kita pernah je tengok movie yang dia ada halusinasi dengan diri sendiri kan. And then dia bagi banyak hint pun along the way tu. Dia macam masa dia turun hotel tu yang orang tanya dia pasal rent. Kan orang tu tanya dia kan. Padahal yang sewa tu Yalah. tu dia macam dia bagilah hint sikit-sikit. Lepas tu dari segi action pack tu pun macam mana? Sebab watak utama dia kan tu Zafiq tu kan. Rasa macam Feroz tu rasa macam ni cerita Feroz. Tapi Zafiq tu pembantu dia. Macam tu lah. Tapi action pack sini rasa macam tak terlalu padat kot. Rasa macam Pascal punya effect tu lagi best kot. Ikutkan Pascal pun tak banyak sangat pun action dia. Tapi dia bagi kesan tau. Dia macam tapi itu saya tapi dia berkesan. Dia ada action yang ada dalam kapal tu. Yang meletup cara dia buat bom. Action dekat apa? UN punya rescue. Ada yang last kali. Itu je. Tapi dia punya structure tu berkesan lah. This one dia aku boleh bayangkan apa yang dia nak buat. And based on apa yang dia tunjuk awal-awal tu kita dah boleh agak dah something tak kena dengan watak Feroz tu kan. Dia muncul dekat tempat-tempat tiba-tiba dia muncul bila perlu kan. Bila perlu kan, and then dengan berpakaian macam tu dah boleh agak something yang tak betul lah kat situ. So dia basically dia just nak buat macam cerita yang sebelum ni cerita Mak Saleh pernah buat lah basically. It's not new ideas. And split personality ni selalu je ada, kita boleh tengok. Cuma cara dia buat tu, dia rasa dah habis school lah kan. Pengarah ni, penulis ni rasa ni dah paling best lah ni. Memang dia punya twist ni out of di luar jangkaan orang lah kononnya kan. Tapi tak menjadi sangat lah. So part split personality tu tak menjadi. And then
part karakter Zafiq tu sendiri, dia punya struggle and motivation dia pun tak berapa nak strong sangat. And dia nak cari siapa yang bunuh family dia. Dia masuk penjara 10 tahun. And then by second year bini dia mati. And then dia ada 8 tahun dekat penjara tu kan. So that 8 tahun tu patutnya dia ada backstory sikit lah, nak bagi karakter tu lebih strong untuk kita believe yang dia struggle sampai dia boleh create that personality tu. Kan? So benda tu tak ada. So that's why karakter Dia cuba tunjuk lah dia punya depression tu kan, dia cuba nak bunuh diri lepas bini dia mati. Yelah. I mean, bukan nak kata kena buat backstory tu lama, tapi pemilihan cerita tu macam mana kau nak convincekan penonton yang Mamat ni memang ada masalah. Dia punya execution tu tak berkesan sangat lah. And then cara dia berlakon pun tak membantu juga. Siapa? Si Yang hero tu ke? Ya tu kan, dia rasa macam dia assistant. So part the main story tu dah tak berapa nak berkesan. Tak cantik. And then villain part pun sama. Villain part lagi paling hanyut lah. Kan? Yang member dia tu confused sama ada dia nak portray Mamat ni baik ke jahat. Kan? Confused kat situ. Tak pun bagilah dia macam psycho kan. Psycho pun tak ada, tak rasa pun. Mula macam nampak dia memang tulus honestly honest, baik. Nampak tulus. Nak tolong member dia kan. Tapi dia buat keputusan macam tu. So benda tu dia clash kat situ lah. So penulisan untuk watak jahat tu sebit lazy sikit lah. And then dia masukkan satu lagi yang big boss tu. Yang kononnya punca yang menyebabkan member dia ni terperangkap dekat masuk penjara jenayah tu. Kan benda tu tak penting pun. Macam kau nak buat karakter ni jahat, yang apa nama watak dia? Kau nak buat watak Sam ni jahat, tapi kau introduce another big boss yang kononnya Sam ni dia jadi jahat budak suhan. Sebab ada big boss ni. And so tak convincing kat situ kan. Macam dia nak cover line kat situ, jahat tak jahat. So maybe niat dia nak create that conflict untuk penonton lah kan. Penonton rasa simpati at the same time. Tapi still performance Mamat tu pun tak berapa nak bagus sangat. So tak ada benda sangat yang menarik except tengok. Dan lagi satu kan, Chaf, cerita ni Naba rasa macam terlalu panjang. Sebab Naba rasa kalau kan dia stop kan dekat masa dia gaduh dengan diri sendiri tu, and then dia bunuh diri, that's all. Dah macam okay dah. Dia pergi gaduh berapa lama dengan diri sendiri, lepas tu dia terjun. Lepas tu ada another twist lagi. Pening. Jadi macam terus tak boleh nak terima pun. Okay, yang last kali tu ada twist yang Hanis Zalika tu. Okay. itu tolak tepi lah. I don't know why. Is it dia saja nak buat gimmick kat situ ataupun nak plan the seed for another sequel. Okay, fine lah. That one fine lah. But yang penting the majority of the movie tu lah. So the main story pun dah tak jadi kat situ. Dan tak ada tapi benda yang interesting. Dia gaduh dengan diri sendiri tu lama-lama macam bosan. Lama sangat. Lama sangat dia bertumbuk dengan Feroz tu. Diri sendiri. Macam dah lah. Dia dah reveal awal tau. Kan pasal Feroz ni dia dah reveal awal. And then lepas tu dia gaduh dengan the best friend dia, Sam tu.
Kan? Hmm. Hmm. Dan baru dia gaduh dengan diri sendiri pula kan. Ha. So benda tu, momentum tu dah habis kan. Kalau kau nak tunjuk kau konflik dengan diri kau sendiri, patutnya dia maybe dia reveal yang Ferus tu diri dia sendiri maybe last kali ke kan. And then baru dia terus ada konflik kat situ. I don't know lah, dia cuba nak buat something yang cool tapi tak menjadilah. Kan. Towards the end yang enjoyable tengok is watak Hairo Azrin lah for me. I think even though benda tu tak ada kena-mena sangat dengan the movie, tapi dia punya performance tu yang something else sikit lah. Ada some keunikan kat situ. Ada orang tak suka cara dia berlakon macam tu, tapi itu benda tu yang menjadi highlight lah untuk aku. And dia macam all out, jadi macam crazy punya karakter. Nampak sangat macam Hairo Azrin ni. Dia enjoy buat benda tu sebab macam dia macam lose control sikit. And dia boleh cakap apa yang dia nak cakap, dia boleh improve dialog kreatif dia. tu. Dia become kreatif kat situ. Okay, that one is interesting lah. Tapi ada potential lah untuk jadi lebih baik cerita ni. And even though dia punya story tu is not original, but the story concept is very interesting. And cuma maybe nak kena touch up sikit, dan structure tu Kena tukar pelakon sikit. Pelakon tu satu hal lagi lah. Kan? Dia ambil orang yang sama je. Kan? Farah Alihan ni siapa ni sebenarnya ni? Dia keras gila. Dia yang assistant kan? Anak PA dia. Kan? Keras gila macam. Okay, baik letak Christina Suzanne kat sini kan. Kalau nak keras macam tu. Itu baik sikit kan? Tapi Christina Suzanne dia ada muka, karakter. Yelah, at least kita watak aksi. Kita boleh enjoy tengok sisi. muka dia punya performance kat situ. Even though dia punya, bila dia bawa dia punya dialog tu, sampaikan dialog tu maybe tak berkesan, tapi benda lain boleh, at least boleh berkesan jugalah. Ini Mina ni siapa dia tak? Kan? Tak nampak garang pun, tak nampak strict pun. Sebab dia deliver the line tu, patutnya the line tu macam very keras. Strong punya line, keras tegas. Kan? Tegas. Yes, tegas. Tapi dia deliver macam lembik je kan. Macam robot je cakap. Tuan ni macam tu je. Siapa lagi? Chew Kin Wah sebagai Kwan. Ini pun watak yang tak perlu kan. Just another twist yang dia nak selitkan. I rasa sebab dia nak buat macam banyak value sangat tau. Macam friendship, family, sacrifice, benda-benda macam tu. Sebab tu dia macam nak develop banyak sangat karakter at the same time. Walaupun tak kuat. Chew Kin Wah ni, dia pelakon tu macam tu lah pelakon kan. Tak ada apa benda banyak nak celebrate pun. Tapi dia punya cerita tu, dia function dia, tak tahulah apa function dia sebenarnya. Dia kan informer, tapi at some point dia tiba-tiba jadi orang baik pula kan. Macam dia mengkomplekkan cerita yang dia tak cerita yang dia tak pandai nak buat lagi, tapi dia nak komplekkan benda tu. And then ada Tony Yusof. Tony Yusof dia pakai. Dia sebagai apa pun tak ingat dah. Dalam head of. Rodney tu yang kena tembak tu. Yang ada car chase scene tu kan car chase scene kan. Dia kepala tempat yang dia serbu tu. Itu pun tak ke mana cerita tu.
uh, teruk gila lah writing Yang dia. chasing tu pun rasa macam rugi lah. Dia macam membazir tapi tak ada effect. Tak ada impact untuk the whole story sangat pun sebenarnya. So kenapa dia kena buat kan? Suppose cerita ni dia, sebab dia nak tekankan watak Zafiq ni, dia ada that mental issues kan. So patut dia tekan more on the personal punya issue lah. Macam mana dia struggle. Tak tunjuk pun benda tu kan, macam mana dia struggle tu semua. Okay, I think kita dah sentuh sikit-sikit pasal lakonan tadi. I think tak ada seorang pun yang memberansangkan dalam ni. I mean Hairul Azim tu dia interesting, dia doesn't mean dia berlakon tu bagus, tapi sebabkan yang lain semua hampir, so dia jadi satu karakter yang stand out dalam ni lah. It's not Lagi satu kan dia ambil group of cast yang sama. Dia macam kita tengok family tu berlakon dalam aksi lain, family tu berlakon dalam Badan Uniform, faham tak? So kita dah ada dia punya cara berlakon Hairul Azrin. So kita dah tahu kalau dia jadi orang jahat macam mana, kalau dia jadi Badan Uniform macam mana. Dia memang dia kan. So dia tak lari lah daripada kita punya perception tu. Tapi at least Hairul Azrin dia cuba lain sikit lah. Dia ambil dia buat cool sikit lah. Dia tak try ambil karakter yang sama lah. Dia try to be ada variasi lah dengan, sebab dalam pasal kau tu tak ada lain kan. Tak tengok. Macam tak tengok dia macam tak. Mira pun pernah tengok. At least lain lah. Tak adalah sama je kan dia berlakon. And quality dia sama jugalah. Quality dia is not really macam nampak power gila, dia menghayati gila, tapi quality dia still sama. Tapi jenis karakter tu, pembawakan tu variety. Lain. Pembawakan tu lain. Yang lain semua tak boleh lah. Idil Putra ni, tak tahu nama dia sebenarnya itu apa. lagi aku rasa orang pertama I nak tukar, yang tu dia lah. Dia dah tak pakai nama Idil Putra tu ada Idil nama dia Zuhri Idil Alauddin. Zuhri Putra. Memang ada lah Putra tu. Asas. Sebab sekarang banyak dia tulis Idil Tengku Zuhri Idil ni. Zuhri Putra bin Tengku Alauddin. Dulu panggil Idil Putra je. I think sebab dia adik pengurus besar Grand Billions ke? Tengku Yesta. Maybe dia tak nak confuse dengan Adi Putra kot. Adi Putra berlakon baik tak? Okay, dia berlakon okay. Kadang-kadang memang over the top sikit lah kan. Tapi dia deliver. Dia baik. Dalam KL Gangster, seronok juga tengok dia dengan rambut putih dia kan. Over the top. Kenalah dengan that type of movie. Adi Putra dalam ni, Idil Putra. Tak boleh lah dia. Macam keras kan? Sama ada skrip tu salah ataupun dia memang sebenarnya tak terror pun tak boleh bawa. Sepanjang movie-movie yang dia berlakon, tak pernah ada yang beri betul-betul power lah for me lah. Tak pernah nampak yang dia betul-betul power berlakon. Tapi orang duk cakap dia ni bagus kan. So itu yang tak pasti tu, ada aku salah ke, orang lain salah ke. Tapi dalam movie ni, untuk karakter yang unit berat macam ni kan, ada few layers yang nak sampaikan. Especially dia tak banyak cakap sangat, so dia kena tunjuk expression muka kan, which is muka dia tak convince sangat, dia punya expression muka dia tu kan. So a bit difficult lah. And so apa yang membuatkan Argente cast dia untuk this character, nak tahu jugalah. Hairul Azrin dengan Henley tu is dia punya memang budak-budak dia. Budak-budak dia kan. Macam mana pun dia akan selitkan dua orang ni. Kan?
Kan Henley tu kelakar kan, Rogat tu berlakon kan. Dalam Pascal okey lah. Dia jadi Sebab dia like je dia punya dia kawan-kawan dia. pembantu hero. Okey lah kan. Orang tak fokus kat Tak, dia lepas sangat. tu dia tak ada betul. Karakter dia tak berat sangat. So dalam ni dia jadi the main villain. So dia kena carry half of the movie. So bila dia punya performance pun tak berjaya nak angkat the story, so it's very difficult. That's why nak tahu juga kenapa dia beri peluang untuk carry movie yang mahal macam ni. Sebab watak dia tu kan sebenarnya dia nak jadi budak baik yang terpaksa jadi jahat. So dia nak ambil karakter wise kena nampak yang macam muka jambu-jambu. Tak sebenarnya bukan jahat. Macam tu lah. I know. Tapi maybe pembantu orang jahat ke okey lah kan. Assistant tu maybe dia boleh jadi Farah Ali Khan punya karakter. Punya assistant. Punya assistant kan. Masa Farah Ali Khan tu jadi villain tu lagi bagus kot. Sebab dia nampak macam tak bercakap kan. Muka je dah keras. Action pun tak banyak sangat. Ada hand to hand combat tu je lah. I mean last kali tu dia kena buat jugalah between Harul Azrin dengan Henley ni kan. Kena ada lah hand to hand combat tu. Okay, fine lah kat situ. Okay, rasa tu je. Production wise 6 juta macam mana? Nampak ke 6 juta ni? Weh, rasa berbazir. I tak tahu. Mungkin lah ada certain action dia memang nampak lah makan belanja tapi tak nampak berkesan lah kat sini. Especially yang kat Chase tu main. Okay. I rasa tak payah lah. Chase tu satu hal. Dia tak adalah belanja besar sangat. Apa lagi yang dia pergi lah? Tak ada 6 juta tak tahu pergi mana. Dia pergi penjara kejap. Dia create the whole building yang tempat drug dealer tu kan. Okay, they create that set. The whole building tu ada lampu merah semua kan. The whole set tu dia create. Tapi tak adalah sampai berjuta-juta nak create benda tu. Mahal kan. Tempat yang tak convincing mungkin tempat yang dia tembak-tembak kot. Tempat yang dia tembak kat mana? Yang dia nak chase si Sam ni. Kan dia pergi building orang tu. Kan ada all dia punya staff yang main tembak. Oh, okay. Kat office tu. Dekat bangunan okay, itu je kot yang tu ada. Itu macam 1 floor, 2 floor macam tu je. Office tu pun agak pelik juga. Kalau tengok office Sam ni, dia macam kat basement. Macam apa hal office kau macam kat basement? Kan? Dari awal tu, aku ingat memang dia dekat basement. Dan tiba-tiba ada satu scene yang dia terkeluar dari bangunan tu kan. Oh, tingkat atas ni office ni asal macam gelap. Asal macam gelap je selama ni. Kan? So, set design kat situ dah tak betul lah. So, tak nampak lah 6 juta tu. Kan? Cerita. Nak cakap pelakon pun kita kenal beberapa kan. Maksudnya yang big shot. Tak adalah sampai 1 juta seorang. Tak mungkin 1 juta seorang. Okay. So tu je rasa kita punya perbincangan untuk filem The Assistant ni sebab tak menarik. Taklah rasanya kita boleh sentuh pasal skrip juga kot. Nampak rasa kan macam semua orang tu macam robot yang bercakap kecuali Hairul Azrin. Hairul Azrin tak tahu lah dia punya karakter wise dia nampak lebih cool kot cara dia cakap kan. Yang lain tu semua cakap macam skrip dia pun macam dia tak nampak macam something kan dia sebenarnya adalah group Samsung Jalanan yang naik taraf menjadi corporate body kan. Tapi dia punya cara cakap tu macam tak nampak pun dia asal mana. Faham tak? Kekuatan yalah club tu sendiri. Skrip tu I think dia punya skrip itself yang problem lah. Hairul Azrin I think dia tak nampak janggal sangat sebab dia improve banyak benda. Kan? Yang lain tu rasa diorang baca sebiji-sebiji dalam skrip tu. The problem is skrip ni ditulis oleh Adrian Tay. Dia yang tulis skrip tu. So kita nampak janggal Edi Putra
punya delivery tu sebab kita tak rasa Melayu tak cakap macam ni. Kan cara ayat dia tu, pemilihan perkataan tu And then wrong. the word. Kan pemilihan perkataan tu wrong. I mean kalau let's say okay, Adrian Tay dia Chinese. So bila dia tulis bahasa Melayu tu maybe dia tak berapa Dia direct translate macam fasih sangat lah. Tapi you as a pelakon yang dah ada pengalaman banyak kan, takkanlah you nak baca hafal dia skrip kau. Apa orang cakap tu, bukan explore, improvise sendirilah kan, nak bagi natural, nampak macam karakter tu believable. Ini macam bila dia bercakap dengan yang orang tua tu dekat rumah Kuan tu kan, apa kau bercakap macam padahal dia macam dia Melayu tapi cakap dengan Chinese, lepas tu macam bunyi dia macam bunyi pelik kan. Kita yang rasa pelik. Pemilihan perkataan tu pelik kan. Semualah Faralihan tu. That's why kita rasa janggal. Kita rasa diorang ni keras. I don't think semuanya tak pandai berlakon, sebab semuanya is established pelakon. Yes. Kan? Tapi bila dia baca skrip tu buta-buta, dia hafal the skrip instead of dia try to macam menjiwai karakter tu, and then try deliver you normally lah. Macam you rasa kalau yang penting message tu sampai, bukannya kau baca hafal the skrip betul-betul. Line kan. Tu yang rasa pelik tu, skrip tu. Tak tahu, mungkin parody kot movie ni. Rasa movie parody lah. And kita je salah interpret, salah faham benda ni. Okey lah, satu je cerita ni. Seriously memang keluar panggung tu kecewa gila lah. Kecewa gila. Rasa macam bodohnya tengok cerita ni kan. Sebab masa aku tengok cerita ni, ada 2 movie keluar at the same time, which is Tiga Janda dengan The Assistant. Dan I choose this movie tau. Takkan nak pilih Tiga Janda kan, cerita komedi Melayu macam ni. Tak nak lah, tengok The Assistant. Menyesal. Lagi pula lepas tengok Tiga Janda lagi best. Lagi menyesal. The next day tu pergi juga tengok Tiga Janda. Memang terus awal-awal tengok Tiga Janda je. Cerita tu lagi kreatif, lagi best. Okay, Nap, macam mana rating kalau boleh bagi cerita ni? I rasa I bagi 1.5 kot. Okay, 1.5 bagi 2. Apa? 1.8. 1.8 lah, 1.8. Sebab I rasa macam 1.8 tu sikit sangat. I bagi 2 bintang cerita ni kan. Tak adalah unwatchable. Boleh je watchable. Boleh tengok lah kan. Tak adalah macam tengok sakit hati gila kan. Tak adalah. Still adalah. Kita suka semenjak daripada dia punya twist yang dia gaduh dengan diri sendiri tu. I rasa dah ni draggy betul. Sampai last kali pun ada twist lagi. Nak juga. Yang last kali tu tak bersetuju. Itulah. Okay lah, so 1.8 1.8 lah. 1.8. Okay, I bagi 2. Fair enough. Okay lah. Kalau sekolah punya markah ni tak lepas lah, tak lulus lah. Kalau performance ni tak dapat bonus ni. Okay. Nak tu je. Thank you semua yang tonton. Kalau korang rasa kita orang ni salah kan? Apa yang kita orang cakap ni semua totally wrong. So jangan cakap wrong je lah. Kena ada justification lah. Kenapa? Justify. Kena justify. Kita orang dah justify apa yang tak betul. Dan pada pendapat kita orang sebagai penonton biasa ni kan, yang tak ada sangat background filmmaking ni semua. Tapi kita orang rasa cerita ni memang tak berjaya in every level lah. Setiap level tu dia ada kekurangan dia. Dari segi writing, dari segi lakonan, daripada production dia, pengarah dia.
kan? Tak ada yang stand out bit by bit. Sebab nak review ni kan, nak kena ingat lah cerita tu ke mana kan. Agak struggle sebenarnya nak ingat kan. So ada few pieces je yang mestilah ingat yang last kali yang Nizalika tu. yang tu. Sebab dia terlalu pelik kat Jadi situ. macam That's why kita ingat benda tu kan. Got nothing to do with the story. Kan? Sebab tu kita ingat. That's not a good thing lah. Okay, rasa tu je sesi kita untuk hari ni. Terima kasih mana yang sudah menonton. Please subscribe the channel. Assalamualaikum. Bye-bye.